اللهم صل على محمد. استغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Imam pengurusi jawatan kuasa masjid, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi bincang berkenaan dengan prinsip-prinsip berkenaan dengan perkara-perkara bid'ah yang telah pun saya huraikan. Apa dia yang disebut sebagai sunnah dan apa dia juga yang disebut sebagai bid'ah. Perbincangan yang kadang-kadang boleh menghangatkan suasana, sebab kebiasaan orang kita ni duduk terbiasa dengan perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita tahu perkara bid'ah yang orang buat ni dia kena beza maksiat bid'ah. Perkara yang bid'ah, perkara yang maksiat ni perkara yang memang ada nas yang melarang. Perkara yang memang ada nas yang larang. Dan semua orang setuju bahawa perkara yang ada nas berkaitan dengan ada larangan ini memang semua orang bersetuju untuk tidak buat dan tidak bersetuju dengan amalan tersebut. Semua orang tahu. Sebaliknya perkara bid'ah ini itu perkara yang disandarkan kepada agama dengan sandaran yang tidak betul dan tepat. Ni payah kita nak tinggal. Kerana buat perkara tersebut termasuk dalam perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi dia buat satu perkara tu mendekatkan diri dia kepada Allah. Kalau buat maksiat dia tak dekat dengan Allah, kita pun tak kata dekat dengan Allah. Orang lain pun kata tak dekat dengan Allah Ta'ala. Buat maksiat semua boleh menjauhkan diri daripada rahmat daripada Allah Ta'ala, menjauhkan diri daripada Allah. Jauh kita sebab apa? Sebab kita buat maksiat. Bid'ah ni mendekatkan diri kepada Allah dengan dasar yang tidak disyariatkan oleh agama ini, tapi benda tu dipandang sebagai agama. Jadi nak tinggal benda ni payah, sebab orang nampak benda tu agama. Orang nampak benda tu agama.
Kalau orang nampak benda yang maksiat, memang orang tinggal sebab nampak maksiat. Tapi yang jadi masalah apabila benda itu dianggap sebagai agama. Baik. Kita tengok hari ini, saya telah sebut pada kuliah kita bulan lepas. Oleh kerana kita kuliah ni sebulan sekali, kita terpaksa ulang banyak sikit hak lepas tu. Takut tak ingat. Mari pula PKP pula. Lagi tenggelam, tak tahu di mana. Jadi prinsip tentang bid'ah yang pertama yang kita sebut dulu itu, agama adalah sempurna dan tidak mungkin ada penambahan dan pengurangan. Kalau masih ingat saya sebut benda tu, prinsip dia iaitu tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Maknanya dalam bab syariat yang diajarkan oleh Nabi SAW ini adalah salah satu daripada perkara yang tak kurang dan tidak boleh tambah. Tidak boleh tambah. Orang yang nak menambah ini telah wujud. Zaman Nabi sendiri pun ada orang tanya, mari rumah Nabi, ibadah Nabi macam mana, malam Nabi macam mana, puasa Nabi macam mana. Kawan tu kata dia nak buat lebih daripada Nabi lah. Sebab dia fikir, oh Nabi tu orang yang Allah Ta'ala sayang buat begitu. Kita ni Tuhan tak sayang, kena buat lebih daripada Nabi. Daripada sudut akalnya, betul lah dia fikir begitu, nak buat lebih. Tapi sebenarnya daripada sudut ibadah, kita dilarang buat benda yang tidak ada dasar, buat lebih daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali benda yang Nabi lafaz secara umum dan tidak ada bilangan. Contoh, inni la astaghfirullah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah. Dalam satu riwayat 70 kali sehari, dalam satu riwayat 100 kali. Bermakna Nabi kata aku buat gitu. Tetapi Nabi tidak melarang bila sahabat beristighfar banyak lebih daripada Nabi. Nabi tidak melarang, itulah yang disebut sebagai sunnah. Dia panggil takrirun Nabi, pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan bermakna sahabat buat bid'ah saya saja nak buat, tidak. Sahabat memahami perkataan inni, sesungguhnya aku buat banyak ni. Aku buat banyak ni istighfar. Tapi dalam riwayat kata Abu Hurairah banyak lagi daripada tu istighfar. Bukan bermakna dia buat tu lebih daripada Nabi, daripada sudut zahirnya begitulah. Tapi lafaz dan cara Nabi sebut itu cara yang bukan suruh menentukan bilangan-bilangan tertentu, tidak. Sebab ada riwayat kata 70, ada riwayat kata 100. Mana penentuan kepada bilangan itu tidak ada. Istighfar. Tetapi pada bab zikir lepas daripada solat, Nabi baca 33. Nabi baca 33 kali. Kita duk rasa rajin, kata-kata baca lebih sikit ni 36 ke. Nampak tak? 36 ke baca. Nabi lepas solat Nabi baca waktu 33 kali. Kita buat 33 kali. Sebab ada masa yang khusus, masa yang tertentu, ada bilangan yang tertentu yang Nabi buat. Maka yang tu afdal kita ikut Nabi. Oleh kerana itu kita bahas masalah ni. Kadang-kadang orang menentukan bilangan-bilangan tertentu pada bacaan wirid ataupun zikir tertentu dengan kelebihan dan khasiat yang tertentu. Baca begini dapat begini, baca begini 7 kali yang ni dapat, baca begini 8 kali begini. Bertebaran hadis-hadis maudhu', hadis-hadis palsu yang orang duk baca, khususnya berkaitan, orang kaitkan dengan peristiwa yang berlaku pada bulan Rejab ini. Sehinggalah
Dia nak bagi tahu dia nak buat lebih daripada agama ni, sehinggalah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum Ramadan, campur dengan Ramadan 3 bulan. Bismillah. Betul ke tak amalan tu? Kalau kita nak guna logik lah. Awak tak betul Ustaz, puasa baik puasa. Ada orang sini kata puasa tak baik. Puasa baik, elok puasa ni. Dari sudut medik perubatan pun kata okey, daripada sudut amalan, puasa ni amalan yang mendekatkan diri dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi di mana yang tidak syariatnya? Apabila dia berpuasa 2 bulan berturut-turut campur dengan Ramadan 3 bulan, kerana benda itu tidak pernah dibuat oleh Nabi, oleh sahabat, dan di sana ada hadis larangan orang itu berpuasa ketika mana hampir sahaja masuk bulan Ramadan. Diriwayatkan nak dekat-dekat Ramadan tu Nabi tak puasa lah, supaya ada perbezaan di antara bulan Syaban, Rejab, Syaban dan juga bulan Ramadan. Ada ataupun tidak sahabat yang suka berpuasa? Tentulah ada. Sahabat yang suka berpuasa. Ada yang sahabat nak puasa hari-hari, tapi Nabi mengeluarkan kenyataan afdalus saum saumu Dawud wa yuftiru yawman wa tasumu yawman. Seafdal-afdal puasa yang kamu nak buat, puasa sunat ni, puasa Nabi Daud, puasa sehari tak puasa sehari, puasa sehari tak puasa sehari. Itu seafdal-afdal puasa bagi orang yang minat berpuasa. Sehari puasa, tak puasa sehari. Kita tak berhari-hari. Itu kita. Kerana puasa sunat ni cabaran dia lebih. Wajib pun cabaran banyak dah. Puasa sunat ni semua ada. Kita seorang puasa, kawan kita duk telefon, duk ajak makan roti canai. Kawan tu telefon duk ajak makan nasi goreng. Kawan tu telefon ajak makan nasi kandak. Kita puasa sunat. Syaitan pun kata, tak apa, air Khamis ni ada, dia kata. Kita kata, okey, beres, air Khamis ni ada. Air Khamis ni nak puasa, dia mari hak lain pula. Kita kena istiqamah yang banyak untuk melaksanakan puasa sunat ini. Ada sahabat yang minat puasa, Nabi suruh puasa. Afdalus saum, saumu Dawud. Puasa sebagaimana Nabi Daud. Puasa sehari, tak puasa sehari. Puasa sehari, tak puasa sehari. Jadi itu adalah penetapan daripada Nabi. Jadi mari daripada mana dalil yang kata puasa 3 bulan berturut-turut ni? 2 bulan sebelum Ramadan, Rejab lagi dia puasa dah. Syaban, Ramadan tu ialah orang puasa semua. Jadi 3 bulan tu dia berpuasa. Tak ada dalam hadis Nabi SAW, dan benda itu benda yang tidak betul dengan hadis Nabi. Kalau kita nak puasa di bulan Rejab ni, Nabi banyak-banyak ibadah-ibadah sunat. Kerana bulan Rejab yang kita ada ni termasuk dalam Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram maknanya bulan-bulan ya Allah Ta'ala sejak daripada buat langit bumi, lagi bulan ni bulan ditentukan tidak ada peperangan. Dan orang Arab sendiri pun memahami bahawa bulan haram ni mereka tidak berperang, mereka tidak bergaduh. Nabi SAW sebut bulan haram ni 3 bulan yang berderet. Nabi kata Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan berada di antara, Nabi sebut Jumadil Akhir dan juga Syaban. Di tengah-tengah tu Rejab, zaman di awal, zaman di akhir, Rejab, Syaban. Di antara Syaban dengan Jumadil Akhir, Nabi kata bulan di tengah-tengah tu, itu bulan Rejab. Bulan itu bulan haram. Apa fadilat bulan haram ini? Disebut dalam riwayat hadis Nabi SAW. Boleh kita, amal kita ini dipertingkatkan oleh Allah Ta'ala. Dia punya standard dia. Dia punya standard lebih. Maya sunat bulan ni lebih. Ramadan hak paling lebih. Ramadan yang paling banyak. Ramadan yang paling afdal. Tapi bulan-bulan haram ni juga bulan yang banyak juga kurang sikit daripada Ramadan. Jadi kita kena kejar bulan-bulan ni. Itu penetapan daripada Nabi. Baik.
Masalahnya, apabila berlakunya penetapan begini, bermakna setiap ibadah mesti ada penetapan daripada Nabi. Tu benda ada dalam kepala kita, nombor satu. Benda yang tidak ada penetapan daripada Nabi, kita pandai-pandai nak tetapkan, memang tidak boleh sama sekali. Kita nak kata hak ni baca 2 kali, hak ni baca 3 kali, hak ni baca 6 kali, 7 kali, mesti ada dalil daripada Nabi. Tuan-tuan rahmati oleh Allah. Sebab tu saya sebut lalu bahawa kalau kita tengok apa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidak terdapat amalan yang membebankan kita. Tidak ada. Contoh. Kalau buat contoh ni orang marah. Contoh tak? Masjid-masjid duk anjur munajat perdana, munajat sempena Covid lah, apalah macam-macam lah. Setengah jabat agama tu bukan di Perlis, negeri-negeri lain ni. Bukan di Malaysia ni, negeri Pasir Berdengung ke mana tak tahu. Dia buat surah Arhan. Buat malam munajat perdana. Dia pun bagilah zikir-zikir ni baca. Baca zikir ni, buat semaya hajat 2 rakaat, semaya taubat, semaya apa. Masalah penetapan itu siapa yang buat? Memang kita disuruh bangun di tengah malam. Lepas tu pakat duk berzikir macam dalam Astro, dalam apa tu, Hasbi Rabbi Jalallah. Kita pun seronok dengar tak? Sebab dia mengalunkan dengan lagu. Soalannya, mari di mana zikir tu? Mari pula Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, apa buat zikir pula lah. Orang Melayu ni bila masuk lagu sikit dia seronok. Dia seronok masuk lagu ni, dia seronok. Bila buat lagu sikit dia rasa tenang, jiwa tenang. Dengar zikir subhanallah, alhamdulillah. Tak apalah tu yang memang yang Nabi suruh baca. Dan kita nak buat lagu pun tak apa dah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kita duduk saja. Tak apa, hak tu memang Nabi suruh. Adapun subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, sambil-sambil duk balut harum manis tu. Contoh. Lepas tu kita pun kempen lah harum manis yang dibaca dengan zikir. Baru laku. Tak. Soal mati tak mati nak jawab dengan malaikat tu soal kemudian hari. Kalau berfikiran singkat begitulah. Jadi orang yang terbiasa dengan zikir yang tidak diajar oleh Nabi SAW, kesan dia baik. Kesan dia saya tak sempat nak print tadi. Kesan dia sebagaimana disebut oleh Syah Waliullah Ad-Dahlawi, seorang ulama daripada India ni, dia kata kesan yang paling besar sekali itu syaitan campur tangan dengan zikir tu. Ada zikir-zikir yang tidak diajar oleh Nabi kita baca, syaitan campur tangan. Maknanya zikir ini benda yang boleh menghalau syaitan asalnya. Dan perintah Allah, wadhkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Taklah sebut wadhkurullah, zikir pada Allah, ingat kepada Allah, dzikran katsira, dengan ingatan yang banyak. Sama ada ingatan tu dengan fikiran, dengan hati sanubari, dengan mulut, dengan anggota badan, perkara yang boleh membawa kita ingat kepada Allah mengikut landasan Nabi. Wasabbihuhu bukratan wa asila, bertasbih pada Allah
memuji Allah Subhanahu wa taala siang malam. Tetapi apabila dia baca zikir-zikir amalan yang tidak dibuat Nabi, syaitan masuk campur. Peringkat awal, syaitan mengindahkan amalan tersebut. Dia buat-buat hati kita ni rasa seronok. Sedangkan benda tu bukan hak Nabi. Ya? Kita dengar lagu-lagu qasidah entah apa-apa lah, kita rasa cerah mata. Dengar Quran tak berasa nak hafal Quran. Anak-anak kita duduk ajar lagu Hanana ya Hanana, duduk dengar tu siang malam. Kata bagus ni, bagus, bunyi macam zikir. Nah, sebab ada perkataan Allah situ, ada perkataan Subhanallah. Nah, bunyi macam okey lah. Lagu Ummi Kalsum Arab tu pun ada sebut Allah. Ada sebut Allah lagu Ummi Kalsum Arab. Saya malah menyanyi dalam masjid ni. Kalau tengah padang aku menyanyi dah. Lagu Ummi Kalsum, kalau tak YouTube Ummi Kalsum tu, lagu dia. Orang faham bahasa cair, kita dengar lagu dia. Sedap sungguh. Seorang primadona Arab Mesir. Tapi zikir ke tu? Bukan. Orang kita bunyi Arab je kira zikir. Tu kesan yang pertama, syaitan hias supaya jadi seronok. Contoh, Syiah. Madad ya Ali ya Husain, madad ya Zainal Abidin, madad ya Ali ya Husain. Sebut gitu. Masuk gendang sikit tu, gini. Sebab seronok dengar benda tu. Tapi madad, wahai Ali, tolonglah aku. Ya Husain, wahai Husain, tolonglah aku. Tolong, madad. Sebut madad tu makna tolong. Boleh ambil jabat mufti buku penjelasan berkaitan dengan perkataan al-madad yang dikeluarkan oleh jabatan mufti, yang dimesyuaratkan oleh jawatan kuasa Majlis Fatwa Negeri Perlis. Hukumnya haram kerana boleh syirik kepada Allah kerana minta dengan Nabi SAW. Tapi sekolah-sekolah tahfiz banyak mana duk hafal dia. Bila kita tegur, dia kata jangan buat gini, Wahabi. Lah. Jadi gitu kita tegur jadi Wahabi. Wahabi kat celah mana kita pun tak tahu. Ini benda yang betul. Kita kena baca penjelasan jawatan kuasa Majlis Fatwa tu, apa dia disebut berkenaan dengan madad kapur. Sebut. Kesannya syaitan rasa sedap. Memang kalau kita tengok zikir orang Syiah, contoh. Zikir orang Syiah. Nah, dulu kalau tuan-tuan dengar lagu Haddad Alwi daripada Indonesia, kata Syiah tu. Tapi kita dengar je lagu tu. Nah, Ana Madinatul Ilm wa Ali babuha, dia kata. Tu hadis palsu. Yang Nabi kata aku gedung ilmu dan Ali pintunya. Tapi oleh kerana lagu tu kita pakai nyanyi. Dengar ya Taibah. Kita pun buat zikir benda tu. Kita pun rasa macam teringat ke Nabi meleleh hai mata. Itu mainan syaitan. Sebab apa saya kata mainan syaitan? Dengar lagu Siti Nurhalizah pun meleleh juga air mata. Oi. Betul tak? Kalau kita teringat ke bini kita duduk Kuala Lumpur, BKP tak boleh balik, duduk jaga cucu, kita duduk sorang-sorang sini, duduk sorang-sorang pun tak apa sebab kecil mani. Duduk sorang-sorang tak ada masa wala-wala terdengar lagu Saloma, malamku bermimpi hai dengan satu bintang, ni dah. Kita pun rasa teringat meleleh hai mata. Nak bagi tahu meleleh hai mata walaupun dengar lagu Saloma. Kerja siapa? Kerja syaitan. Jadi kena beza dua ni. Kena beza.
Quran ni, walaupun kita tak faham, Rasulullah kata kamu cuba menangis. Dan kamu buat-buat menangis pun kerana sedih hati kamu, kamu buat menangis supaya jadi menangis sungguh. Itu pun dapat pahala. Ni saya nak sebut perbezaan. Kalau orang tengok orang tu bersemangat menyanyi, dia rasa seronok apa semua ni, kita rasa, oi, ni agama ke ni? Kita rasa macam agama. Padahal benda tu tidak. Asasnya apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benda yang ringkas, padat dan tepat. Dan apabila kata Syekh Walillah, apabila syaitan masuk campur dengan zikir dia, last sekali syaitan usik dia ikut mimpi pula. Dia duk baca zikir-zikir tak tahu dah baca mana, syaitan pun mari dalam mimpi. Syaitan duk buatlah pakai serban, pakai apa, janggut panjang, janggut putih apa semua, tubuh besar. Dia buat marilah muka siapa-siapa pun. Dia buat mari, dia kata saya ni tok wali sekalian-sekalian. Mimpi, betul mimpi sungguh. Syaitan masuk campur dalam mimpi kita, kan syaitan boleh masuk campur. Awak duk baca doa tu adalah doa amalan saya tok wali ni begini-begini, saya nak bagi pada awak satu anugerah yang hebat. Dia pun bagilah tasbih pada kita, kita bangun pagi esok, betul-betul tasbih duduk di tangan kita. Tapi dalam mimpi tu dia pesan, hari Rabu awak perasalah kemian, awak bacalah zikir tu, awak ambil, awak letak dekat asap, awak boleh berubat, dia kata. Berapa orang yang berubat menggunakan jin hasil daripada zikir yang tidak betul tadi. Syaitan nak heret supaya jadi syirik. Tak percaya, cuba try kalau nak syirik. Saya tak mahu. Nah, macam Menteri Pertahanan dululah, masa tuanku Raja Pelih jadi agung dulu, Menteri Pertahanan pergi pujuk 2-3 kali, suruh letak bunga di tugu negara. Mari ketua pengarah ni, tuan kata tak mau. Mari sekali Menteri Pertahanan mari, suruh pergi letak. Tuanku Raja Pelih tanya senang je, awak tahu syirik tu apa? Menteri senyap. Tuanku tolong jawab. Dia kata syirik-syirik tu masuk neraka free-free. Kalau awak nak suruh juga saya ni, saya tak mau, tak apa, tak jadi agung, tak apa lah, balik duk Perlis, tak apa. Prinsip itu dipegang. Alhamdulillah, mudah-mudahan Tuhan lanjutkan usia pemerintah yang bersebegini. Dalam berakidah, jaga. Tak ada orang mengarut-mengarut. Tak apalah, boleh pemerintah yang boleh jaga akidah tu, kita rasa senang dah hati. Betul. Kalau kita dapat pemerintah tak, semua tak apa. Masuk kuih Hindu pun merah dahi-dahi. Masuk masjid pun pakai kepiah sengit-sengit, tunduk-tunduk pakai jubah masuk masjid. Hari Krismas pula lagi tak apa, lagi duduk beri penghormatan. Ni pemimpin apa ni? Orang Kelantan kata pemimpin pokok. Orang sini pahal kedok pokok, tak ada. Sesumpah tu, orang Kelantan panggil pokok. Pokok hangguk dia panggil. Kerja dia hangguk sama. Boleh duit hangguk, boleh projek hangguk tu pokok. Apa dia panggil? Tekoi. Orang Kelantan panggil pokok, tu bahasa saya lah tu. Dah. Kalau dekat daun hijau dia jadi hijau. Dekat daun merah dia jadi merah. Dekat hak kuning jadi kuning. Ni menatang pokok ni. Ramai mana pemimpin hak jenis sesumpah begini ni. Masuk kuil cara Hindu, masuk Kristian apa gereja cara orang ni, masuk Buddha cara orang ni. Mana ada prinsip akidah begini? Kalau kata pemimpin marah. Bukan nak kata sangat, tapi pemimpin ni benda pertama sekali kena jaga akidah rakyat. Jangan duk biar akidah duduk keadaan begitu. Jadi balik pada cerita tadi, Syekh Walillah sebut lain dengan kita baca zikir hak Nabi ni, walaupun ringkas, syaitan tak masuk campur. Sebab hak Nabi, contoh makan. Dia bagi contoh pada kita senang je. Makan, semua orang makan. Dia kata hari ni aku tak mau baca bismillah makan, nak baca subhanallah. Nabi dah ajar baca bismillah, tak mau baca bismillah, bawa tak apa, baca subhanallah. Subhanallah, pum makan.
dia tetap makan dengan syaitan walaupun baca subhanallah. Walaupun baca subhanallah. Kerana Nabi ajar kul samillah, terang-terang kul, kamu katakan, kamu sebut. Kul ni maknanya satu perintah, katakan samillah, bismillah. Tak payah bismillahirrahmanirrahim, tak apa, bismillah saja. Bismillah, makan. Baca Allahumma barik lana, apa tu baca lepas makan, tak apa, bukan sebelum makan. Nah, ni baca doa panjang-panjang orang nak makan ni, saya bimbang juga. Bismillah. Jadi banyak program sangat. Jemput orang masjid pergi di rumah dia, kena sembahyang hajat lagi, kena tahlil lagi, doa pula panjang. Kalau doa pendek-pendek je, tuan rumah tengok gitu je, mari makan kambing. Doa 2 patah dia kata. Nah, jadi orang kita ni terlekat dengan upah, seolah-olah ni upah untuk lebay tolong berdoa. Jadi berdoa saja tak jadilah. Kena ada zikir dulu, kena ada majlis dulu, apa tak payah. Kita guna hadis Nabi SAW dan sunnah Nabi, kita beri makan pada orang. Kita buat sebarang kebaikan dan kita bertawassul dengan kebaikan yang kita buat untuk kita mendapat satu hajat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, satu benda yang kita nak. Ada hajat kita dengan Allah. Kita bangun sembahyang tengah malam, lepas tu kita puasa esok, lepas tu kita pun sedekah pada orang, cara bagi makan pada orang. Jelas terang kita bagi makan pada orang, memang kita boleh guna amalan itu untuk kita bertawassul, ya Allah, aku ada masalah ni, aku telah beri makan pada orang, kalau beri makan pada orang tu ikhlas kerana-Mu, ya Allah, tolonglah angkat aku yang tengah susah ni. Walaupun belanja orang nasi lemak RM2, RM3 sahaja, tapi pahalanya besar. Orang yang diberi makan oleh orang, Nabi sebut baca, Nabi suruh baca Allahumma ta'im kama ta'amana wasqi man saqana. Ya Allah, beri makan kepada orang, beri makan pada aku, beri minum kepada orang, beri minum pada aku. Selesai masalah. Orang dapat beri makan, amin, amin. Dia kata hayakumullah, mudah-mudahan Tuhan panjangkan umur kita. Kan selesai masalah tu. Tapi kita rasa tak selesai dengan Nabi suruh. Sedih dengan umat ni, sedih. Tak selesai dengan Nabi suruh. Nak juga yang ada sikit, sebab pendek sangat Nabi ajar ni, pendek. Cuba kita tengok perkataan Nabi, satu amalan. Ada yang paling pendek Nabi ajar, ada yang doa panjang Nabi ajar, ada yang sederhana Nabi ajar. Sebab yang nak terima apa yang Nabi sebut tu bermacam-macam orang. Kita kena reti benda ni. Kena reti. Contohlah saya buka Mahat Tahfiz ni. Ada budak yang laju, ada budak yang slow, ada budak yang slow sangat. Kita duk tengok, hak laju ni memang laju sungguh. Laju sungguh. Baru saya buka bulan 1, bulan 2 ni masuk bulan 3, dia boleh 4 juzuk lah. Laju. Tu memang laju. Otak dia memang power. Memang power. Hak tu boleh 2, hak tu boleh 1. Okey lah tu, okey lah tu. 2 bulan boleh 2 juzuk. Ni 2 bulan 4 juzuk. Laju sungguh. Ada hak slow. Duduk 3 bulan setengah tak sampai lagi. Sudah. Tapi bila kita duduk termenung sorang-sorang, berdasar kepada apa yang perkataan yang Nabi sebut ni, yang Nabi sebut, ada orang yang Nabi ada doa panjang, ada hak pendek, ada hak tu. Rupa-rupanya itu adalah cara untuk kita turun kepada orang, masyarakat ni. Ada masyarakat yang tak boleh terima banyak-banyak. Macam kuliah maghrib apa ke isyak, tak boleh terima banyak-banyak, ajar banyak-banyak bodoh. Tak gitu. Dia kena ajar poin-poin sikit-sikit je. Sungguh. Kalau ustaz je ni pukul 9.30 baru berhenti, ni gelisah lah, gelisah. Hak ni pun nak gelisah lah ni. Tengok jam dia pun isyak dekat tadi. Tak kata-kata dah. Hak ni pun nak gelisah, bukan tuan-tuan lah, orang lain lah. Dia rasa macam semacam je. Sebab tu kita berpegang pada prinsip jangan curi masa orang. Jangan.
Kadang-kadang orang nak mari dengar kita kuliah contoh lah. Dia dah peruntuk masa dia maghrib sampai isyak, dia tengok dah pukul isyak 8.41. Mungkinlah ustaz ni lebih 5 minit, tak apalah. Jangan curi masa orang. Dalilnya, kita bercakap pakai dalil Nabi Yusuf. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Duduklah penjara. Sahabat penjara dia ni bermimpi. Seorang bermimpi memerah khamar, seorang bermimpi junjung roti burung ni catuk pala ni, ambil roti ni. Nabbi'na bita'wilih, wahai saudara, tak beri saya takbir mimpi ini, saya tengok kamu ni muhsinin, orang bijak mu ni, kamu ni orang baik. Apa jawab Yusuf? Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Baik, saya akan beri jawapan dia. Dia sebut masa dulu. Masa dia tak pergi makanan mari, sebelum makanan kita habis saya akan bagi. Makna singkat je, tak lama. Awak tunggu sekejap. Dalam masa ni saya nak bercakap satu benda. Sebelum dia jawab soalan takbir mimpi tu, ada poin dia nak bercakap. Ringkas, padat. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Dia perkenal diri dia. Kamu ikutlah ajaran millata, ajaran yang dibawa oleh bapa aku, dan itu datuk aku. Dia sebut 3. Ishaq, Ya'qub. Semua ni adalah ayah aku Ya'qub. Lepas tu Ishaq. Ni semua nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Illa nabba'tukuma qabla an ya'tadakuma ma'alamin rabbi. Lepas tu dia bagi tahu begini. Bermakna Nabi Yusuf minta masa singkat je nak ceramah dulu. Dia tak curi masa orang. Baik. Bila kita sebut singkat ni, orang pun nak dengar. Sebab orang tak boleh dengar bercakap terlalu lama. Sungguh. Orang biasa jadi cikgu, ada cikgu sini tak? Cikgu kalau satu masa memang budak nak dengar. Tapi kalau cikgu tu bahasa Melayu 2 masa, satu masa dia dengar, satu masa dia tidur. Dia tak lagi. Dia setakat 40 minit boleh. Otak budak ni setakat 40 minit dia boleh terima. Sebab tu satu sekolah satu masa 40 minit. Gi je lebih daripada tu. Sudahlah. Cikgu, tandah. Cikgu, tandah tak? Ada je kerja. Nak pergi tandah, nak pergi situ, nak pergi sini. Tu budak. Pok budak pun begitu juga. Lebih kurang aja. Mari bakar manusia belakang. Kalau banyak ni nak cakap daripada maghrib sampai ke isyak. Banyak ni nak cakap. Lebih kurang, lebih 5 minit je. Orang tunggu. Tapi kalau lama bercakap, orang panggil tidak pandai menggunakan kaedah bercakap tu. Apatah lagi bila bercakap tu curi masa orang lain. Dia curi masa orang lain. Sepatutnya masa lepas isyak ni kita berjanji dengan isteri kita, kita berjanji dengan cucu kita, berjanji dengan anak kita. Habis tergendala janji-janji tu dengan sebab ustaz ni curi masa dia. Sebab tu kalau orang yang jaga sungguh, dia akan bertanya penganjur tu, masa pukul berapa nak bagi pada saya? Nah, AJK nak bagi berapa? Dia kata biasa ustaz 5 minit lebih tu tak apa lah. Jawab seorang, dia kata tak apa ustaz sampai pukul 10 tak apa. Memang dia tak ada kerja, bini duduk Kuala Lumpur. Dah, dia seorang sampai pukul 10 lah. Tapi orang lain ada kerja lepas ni, nak naik hantar anak naik bas ke apa, kau nak balik jauh lagi, malam gelap lagi. Maka itu kena fikir benda tu semua. Sebab tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia cakap kepada sahabat semua percakapan yang cukup bijak. Apatah lagi apabila bab amalan. Nabi fikir semua orang, bukan Nabi fikir dia seorang. Kalau Nabi fikir dia seorang, teruk sahabat nak ikut teruk.
Nah, sahabat nak ikut Nabi tu, kalau Nabi contohlah bab solat tarawih dekat dengan Ramadan. Berapa kali Nabi buat dengan sahabat? Tu pun sahabat ikut Nabi, esok tu Nabi tak keluar daripada rumah, Nabi duduk dalam rumah. Nabi takut bila buat menjadi satu kewajipan. Dan sahabat faham pun, oh wajib benda ni. Lagi teruk. Teruk macam mana? Hak 5 waktu pun tak apa nak buat ni tarawih. Nasib baik ada pilihan nak buat 8 ke nak buat 20. Perlis kata 8. Masjid-masjid buat 8, dah 8 lah. Tak ada masalah. Nak bergaduh apa 8 ke 20. Mari je tarawih 8 20, 8 20. Hak bergaduh tu buat 2 ya, betul balik je. Apa jenis manusia? Macam nak bertumbuk di kedai kopi 8 ke 20, 8 ke 20. Buatlah 40 pun nak buat tak apa. Tapi hak ulul amri kata 8. Ikut ulul amri 8. Nak sambung rumah. Sambung rumah. Jadi masalah apa? Tak ada jadi masalah. Kita lihat pada yang Nabi sebut, orang yang solat qiyam Ramadan habis bersama dengan imam, dapat pahala 1 qiyam. 1 qiyam penuh 1 malam. Dia semayang, dia habis bersama imam, dapat pahala 1 qiyam. Maka kita habis bersama dengan imam. Kalau kita tahu nak semayang 8, kita pergi masjid 8. Yang kita nak semayang 8, pergi masjid 20, tu apa? Imam pun habis, tinggal nak buat 20 rakaat, tinggal sekerak masjid. Dah lah balik tu, curi selipar orang pula. Allahu Akbar. Mula puasa ada juga syaitan terlepas. Yang kawan tu baru 2 hari beli selipar dia Al-Ustaz. Nah, ini perangai kita, tuan-tuan rahmatullah. Baik, kesimpulan daripada apa yang kita mengaji pada malam ini berkenaan dengan usul yang pertama ni, lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekali-kali menyusahkan umat dia dengan ibadah-ibadah yang menyusahkan, yang tidak ada nas dan tidak ada dalil. Hukum pun Nabi kata, Allah Ta'ala sendiri, fa illam yastati', adalah Quran, kalau kamu tidak mampu dengan ni, tidak mampu dengan ni, maknanya ada manusia tidak mampu. Itu satu benda yang disebut oleh Nabi yang melapangkan jiwa kita untuk kita bersama dengan sunnah Nabi SAW. InsyaAllah bulan depan kita sambung pahala kerana ittiba', yakni mengikut, bukan ibtida', bukan mereka, bukan nak mereka-reka. Pahala ni kerana ikut, bukan reka. Bagaimana prinsip dia dan kaedah dia, itu wa ati'ullah wa ati'ur rasul wahdharu fa in tawallaw fa'lamu annallaha annama ala rasulil balaghul mubin. Al-Maidah ayat 92. Itu dia punya usul dia. Insya-Allah kita akan bahas pada bulan hadapan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi